Institusi dakwah dan pendidikan di Sabah terus mendapat perhatian kerajaan menerusi inisiatif santunan Rahmah Ihya Ramadan. Perinciannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Teruskan, Izam. Ya, Farhatul, RM138,000 disalurkan kepada Institut Dakwah dan Pendidikan di Sabah menerusi program santunan Rahmah Ihya Ramadan. Program bertujuan memperkukuh syiar Islam serta menyalurkan bantuan kerajaan terus kepada institusi terpilih. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Marhamah Rosli berkata sebanyak RM120,000 diagihkan kepada 10 masjid dan surau, 10 institusi pendidikan serta 2 pusat tahfiz dan rumah anak yatim. Beliau berkata tabung haji travel turut menyalurkan 2 inisiatif pakej umrah secara percuma bernilai RM9,000 menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM138,000. Harapan kita semoga dapat kita perluaskan lagi. Semoga setiap program yang kita jalankan bukan saja kita memberi secara tunai ataupun dari sudut wang, tetapi dari sudut ilmu juga. Ilmu, kesedaran, muhasabah. Jadi biar balance lah. Kita tidak hanya menyantuni keperluan fizikal, tapi kita menyantuni keperluan rohani juga. Lebih 1,000 pengunjung dari seluruh negeri Sabah termasuk Labuan, Tawau, Beaufort dan Kuala Penyu menghadiri program ini. Penduduk terjejas kebakaran di Kampung Pangkalan, Bukit Garam mendapat perhatian pelbagai pihak. Ahli Parlimen Kinabatangan Muhammad Naim Mokhtar dan Adun Lamak, Muhammad Ismail Ayub juga tidak ketinggalan tampil menghulurkan bantuan. Sumbangan termasuk kelengkapan serta peralatan yang digunakan untuk mencari rezeki harian selain bekalan makanan serta bantuan tunai bagi setiap keluarga yang terlibat bagi meringankan beban mereka khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan. Muhammad Naim berkata beliau akan berusaha menyelaras bantuan susulan bersama agensi-agensi berkaitan agar kebajikan penduduk terjejas terus terbela dan proses pemulihan dapat dipercepatkan. Dalam kejadian kebakaran Selasa lalu, 6 rumah jenis tidak kekal di Kampung Pangkalan Bukit Garam terbakar 100%, manakala sebuah rumah terbakar 20% dan sebuah kenderaan jenis pacuan 4 roda turut terbakar 100%. Lebih 1,100 peniaga di daerah Tawau memeriahkan 8 lokasi bazar Ramadan terpilih sepanjang bulan Ramadan tahun ini, termasuk Sapindo Plaza, Jalan Haji Karim, Kompleks Sukan Tawau, Airport Tawau dan Taman Sawit Palung. Persediaan rapi telah dilakukan oleh Majlis Perbandaran Tawau MPT sejak 3 bulan lepas bagi memastikan aspek keselamatan, keselesaan pengunjung serta kelancaran trafik berada pada tahap optimum. Menurut Presiden MPT, Joseph Pang, proses pemilihan lot juga dilaksana secara telus melalui sistem undian berteknologi. Ingin saya ingatkan di sini, kegagalan mematuhi peraturan boleh menyebabkan tindakan diambil. Pihak MPT telah melantik lebih kurang 30 kaki tangan Majlis Perbandaran Tawau sendiri untuk melaksanakan pemantauan secara harian. Dalam pada itu, pengusaha makanan diwajibkan mengikuti kursus pengendalian makanan dan mengambil suntikan tifoid selaras dengan garis panduan Jabatan Kesihatan Negeri. Joseph berharap agar para peniaga dan pengunjung dapat bekerjasama dalam menjaga kebersihan serta mengamalkan sikap toleransi sepanjang operasi bazar berlangsung. 44 notis dikeluarkan di BKK dalam Ops Bangunan Bersih Pusat Bandar yang dilaksanakan bermula 3 hingga 10 Februari lalu yang melibatkan kes pembinaan tanpa kelulusan. 17 kompaun turut dikeluarkan bawah Akta Undang-Undang Kecil UKK Anti Sampah Sarap 1984 Pindaan 2005 dan 16 kompaun lagi dikeluarkan bawah UKK Bangunan 1951 Pindaan 1957. Operasi pemeriksaan 63 lot premis itu dijalankan 6 anggota dari Jabatan Kawalan Bangunan dan Jabatan Penguatkuasaan di BKK. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa pelanggaran utama.
termasuk pembinaan bilik-bilik kediaman tanpa kelulusan pihak berkuasa, penggunaan bahan binaan tidak mematuhi syarat keselamatan kebakaran serta kebocoran sistem perpaipan, turut dikesan pengabaian kebersihan premis. Majlis Perbandaran Tawau MPT kini beralih sepenuhnya ke sistem smart parking bagi menggantikan penggunaan kupon kertas selaras agenda pendigitalan perkhidmatan awam. Langkah itu dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan parkir selain menawarkan kaedah bayaran yang lebih fleksibel. Presiden MPT Joseph Pang memaklumkan pelaksanaan sistem baru ini melibatkan hampir 5,000 lot parkir di 5 kawasan utama. Antaranya Pusat Bandar, Pelabuhan dan Pasar, Tawau Lama, Sabindo dan Fajar. Kadar bayaran baharu menyaksikan kenaikan sebanyak 70 sen sehari. Bagaimanapun, petak khas orang kurang upaya OKU kekal dikecualikan daripada sebarang bayaran sebagai menyokong kebajikan golongan berkenaan. Jadi setelah tempoh lebih kurang 40 tahun barulah kadar parking ini diubah. Kalau dulu apabila kita parking di suatu tempat, kita tidak pindah kita punya kenderaan, kita parkinglah satu hari, kita perlu bayar lebih kurang RM3.40 sehari. Tapi sekarang sekiranya kita parking di suatu tempat tu, kita kena bayar lebih kurang RM4.10. Jadi perbezaan ni hanya 70 sen sehari. 4 kaedah pembayaran diperkenalkan secara digital merangkumi bayaran mengikut jam, kupon bulanan, tahunan serta kemudahan reserve parking. Bagi menyokong kemudahan kesihatan, kadar reserve parking untuk farmasi dan klinik diturunkan kepada RM300 sebulan, manakala kupon digital bulanan ditawarkan pada harga RM80. Sebanyak 930 lot tambahan akan dilaksana secara berperingkat. Genap 26 tahun Kota Kinabalu diangkat sebagai sebuah bandaraya. Dalam tempoh itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu atau DBKK memainkan peranan utama membentuk wajah bandar, mengurus pertumbuhan pesat serta menjaga kualiti kehidupan warga kota. Fadli Zal Ikram ada perkongsiannya. Bandaraya Kota Kinabalu berkembang seiring peranannya sebagai pusat pentadbiran, ekonomi dan pelancongan Sabah. Di sebalik pembangunan fizikal yang rancak, pengurusan bandar menuntut pendekatan yang lebih tersusun, cekap dan berdaya tahan. Sejak diisytiharkan sebagai bandaraya pada 2 Februari 2000, DBKK melalui pelbagai fasa pembangunan. Peranannya bukan sekadar mengurus infrastruktur, malah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan seharian warga kota. Daripada kebersihan bandar, penguatkuasaan undang-undang kecil, penyelenggaraan landscape, pengurusan penjajah sehinggalah membina hubungan bersama komuniti. Antara pencapaian utama di BKK sepanjang lebih 2 dekad ini adalah memastikan bandaraya berfungsi secara teratur, mampan dan kini melangkah ke arah bandar pintar. Kita telah pun mulakan pendigitalan dan untuk memastikan proses transformasi IT ini berjalan dengan baik di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, kita sedang menyediakan Enterprise Architecture DBKK dengan bantuan Universiti Malaysia Sabah, yang mana dengan adanya Enterprise Architecture DBKK akan membolehkan kami melihat proses-proses kerja yang perlu sama ada ditinggalkan ataupun diperbaiki. Pendigitalan dan transformasi sistem pentadbiran menjadi antara faktor utama di BKK bagi memastikan perkhidmatan bandar lebih cekap dan berkesan. Namun di sebalik pencapaian itu, DBKK turut berdepan pelbagai cabaran, termasuk pertambahan penduduk, tekanan pembangunan, isu kebersihan serta keperluan menyeimbangkan kemajuan dengan kesejahteraan rakyat. Bagi DBKK, bandaraya bukan sekadar bangunan dan jalan raya. Sebaliknya, sebuah ruang kehidupan yang perlu dijaga bersama. Harapan saya
terhadap Bandaraya Kota Kinabalu ini pada masa hadapan nanti, ianya akan dapat ditadbir dengan bijaksana lagi oleh pegawai-pegawai dan juga staf Dewan Bandaraya Kota Kinabalu supaya dia menjadi sebuah bandaraya yang pintar. Harapan ini mencerminkan komitmen DBKK untuk terus membangunkan Kota Kinabalu sebagai sebuah bandaraya pintar yang inklusif, mampan dan mesra rakyat. 26 tahun lalu, Kota Kinabalu melangkah sebagai sebuah bandaraya. Sejak itu, DBKK menjadi tulang belakang yang membina, mengurus dan menjaga denyut kehidupan bandar ini. Fadli Zilikram, RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama dengan Faratul. Salam Malaysia Madani dan selamat berpuasa. Baik, terima kasih Izam.